Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, bahasa Melayu ni ialah bahasa yang digunakan di kawasan Nusantara, kerana dia bahasa yang digunakan untuk agama dan bahasa yang digunakan untuk berniaga. Jadi bahasa-bahasa lain tak berapa digunakan lah. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa-bahasa lain yang kecil-kecil, ya, bahasa orang Marawi, Filipin, selatan Filipin, selatan Thailand. Jadi Melayu adalah lingua franca. Dia bukan bahasa semua orang, dia hanya satu kaum, nama orang Melayu. Tapi bahasa tu mendominasikan aktiviti agama dan berniaga. Lama-lama berniaga je, agama tak. Bila kerja mengajak manusia kepada Allah ataupun kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni di kemuncaknya, bahasa Melayu ialah bahasa yang digunakan untuk mengajar agama. Dia ialah bahasa orang Melayu. Orang Melayu ni pada firasat saya, dia adalah salah satu daripada kaum Bani Israel. Bani Israel ni ada 13 tribes. Tribe apa bahasa Melayu? Suku atau puak. Anak kepada Nabi Yaqub. Dengan isteri yang pertama 11, isteri yang kedua 2 orang. Jadi 13. Jadi 13 lelaki semua. Salah satu daripada anak dia tu berhijrah ke timur. Ketika Nabi Yaqub pergi jumpa Nabi Yusuf, semua keluarga dia 12. Satu hilang. Dia ke timur dan jadi orang Melayu. Dia memang dah Islam lama dah, percaya kepada satu Tuhan. Jadi apabila orang pendakwa datang ke sini, orang pertama masuk Islam orang Melayu lah. Jadi sejarah ni banyak yang tak betul, yang dikatakan orang Melayu Hindu. Mana dia pernah jadi Hindu? Dia dah, dari dulu lagi dia tahu satu Tuhan, satu Allah. Nama pada Tuhan satu. Dia tak ada Tuhan dua, tak ada. Jadi bila
Islam datang, Nabi Muhammad datang dan dibawa ke Nusantara ni, orang Bani Israel ni, orang suku ini yang hilang ni, Bani Israel ni hilang, dia masuk Islam dengan mudah dia masuk Islam. Bukannya ialah cerita Parameswara datang Melaka, itu satu cerita je, bukan banyak perkara berlaku. Mungkin ada raja, tapi bukan kerana dia masuk Islam baru orang Melayu masuk Islam. Tak ada. Langkah Parameswara tu entah ada ke tidak. Satu anak raja Hindu pergi lari dari Palembang pergi ke Singapura, bawa bentuk kerajaan sana, lepas tu kalah, pergi ke Muar, terus ke Melaka, menjumpai kota tu. Itu cerita je. Kemudian dia mimpi, lepas tu dia pergi ke pantai. Dalam mimpi dia tu, orang tu juga dia nampak semayang, dia masuk Islam, baru Melaka masuk Islam. Itu cerita, benar ke tidak Allah saja yang tahu. Tapi orang Melayu ni daripada Bani Israel, dia memang dah Islam, dia tak pernah jadi Hindu. Mungkin ada Hindu-Hindu lain lah masuk Islam, tapi orang Melayu bukan orang Hindu, agama Hindu, dia agama Tauhid. Dia sangat senang nak masuk Islam tu. Jadi dia menggunakan bahasa Melayu dia untuk mendakwah orang lain. Dan dia juga kaum yang berniaga, yang meneraju laut. Orang yang masuk Islam terpaksa lah belajar bahasa Melayu. Dan nak berniaga dengan dia, orang kenalah belajar bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu menguasai kawasan Nusantara ni. Jadi bahasa semua orang. Si Jawa pun terpaksa bahasa Melayu. Macam hari ni orang Cina, India, dia terpaksa bahasa Melayu. Kalau dia mau berniaga, nak berniaga dengan India, tak boleh cakap bahasa Cina. India tahu bahasa Melayu, Cina tahu bahasa Melayu. Mau tak mau dia kena. Dia tak belajar Islam Melayu, dia tak masuk Islam. Orang Melayu ni tak ajak dia masuk Islam. Cuba orang Melayu ni ajak dia masuk Islam, dia akan belajar bahasa Melayu. Kerana nak faham Islam, dia kena dengar bayan yang diberi dalam bahasa Melayu, dia kena baca kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi tentulah dia kena belajar bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu jadi lebih menguasai lah bila bahasa Melayu digunakan untuk kerja dakwah, kerja mengajar agama. Bila bahasa Melayu tak digunakan untuk mengajar agama, tak untuk dakwah, hanya sikit berniaga, Melayu tak berapa kuat. Seperti itu jugalah bahasa Arab. Dia meluas semua. Disebabkan orang kena belajar bahasa Arab ni untuk faham Islam. Kerana orang Arab mula masuk Islam, dia pergi mana-mana bahasa Arab. Orang nak belajar, yang masuk Islam, dia kena belajar bahasa Arab. Jadi akhirnya orang yang bukan Arab, dia dah bahasa Arab lah. Di utara Afrika bukan orang Arab, tapi mereka kerana masuk Islam, kena belajar bahasa Arab. Akhirnya Arab jadi bahasa dia. Sehingga hari ini dikira orang Arab lah. Jadi pergi terus ke Nigeria, Algeria, sebahagian besar utara Afrika bahasa Arab. Pergi ke timur, ke Syria, Palestin, semua bahasa Arab. Dia bukan semua orang Arab. Orang Arab yang asalnya, yang orang Yaman tu, yang keturunan Nabi Ismail, sikit saja. Tapi kerana bahasa Arab diguna untuk kerja dakwah, bila orang Arab dah tak buat kerja dakwah lagi, maka bahasa Arab ni tak adalah orang gunakan lagi, sikit lah. Jadi kita walaupun Islam tak belajar bahasa Arab, belajar tapi tak tahu.
orang Turki juga dah tak berapa tahu dah. Sebab Turki masuk Islam kemudian. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, bahasa ni ialah communication, means perantaraan untuk berhubung lah, untuk dapat ilmu, dapat tahu. Jadi hari ini dia dah bertukar. Bahasa berniaga, bahasa pelajaran, bukan agama lah, seluruh dunia ialah bahasa Inggeris. Kerana apa? Orang Inggeris paling banyak berniaga, paling kuat berniaga, paling kuat belajar, paling ke depan dalam dunia, pencapaian dunia. Jadi orang yang nak kena belajar bahasa Inggeris. Jadi kalau tak nak, tak boleh lah. Macam Indonesia, dia tak nak belajar bahasa Inggeris dulu. Dari dulu lagi konon Indonesia je bahasa. Nak sampai ke mana dia? Dia mesti tak tahu banyak perkara. Sebab mana ada orang Indonesia yang ke depan dalam hal-hal dunia ni. Mereka boleh cakap bahasa Indonesia lah, which is bahasa Melayu juga. Tapi sampai ke mana? Buku-buku teknokrat banyakkan bahasa Inggeris lah. Jadi orang Melayu kalau mau maju lah dalam dunia lah, kalau tak mau maju dalam dunia, tak payah belajar bahasa Inggeris tu. Nak belajar maju bahasa agama, tak boleh guna bahasa Inggeris. Tak ada kitab-kitab ditulis bahasa Inggeris, ceramah pun tak ada. Tapi sekarang ni, kerana dia adalah bahasa dunia untuk berniaga dan banyak orang faham bahasa Inggeris lebih daripada semua bahasa lain lah, adalah rugi kita orang Islam tak menggunakan bahasa Inggeris untuk dakwah. Kita terpaksa menggunakan bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris untuk maju dalam urusan dunia kita dan juga agama. Kita tak boleh tak guna bahasa Inggeris sebab orang banyak kat seluruh dunia ni tak faham bahasa Melayu, bahasa Arab, dia faham bahasa Inggeris. Itulah antara sebabnya saya tulis tafsir tu, walaupun saya bukan orang yang lahir bahasa Inggeris. Saya orang Melayu, tapi saya tulis bahasa Inggeris dengan susah payah, supaya seluruh dunia yang banyak faham bahasa Inggeris dapat baca, dapat tahu apa Tuhan dia mahu. Hari ini seluruh manusia ni, walaupun Tuhan dia Allah, dia tak tahu Tuhan dia Allah. Yang mengaku Tuhan dia Allah, Muhammad tu Rasul, dia tak tahu apa Tuhan dia mahu. Dia tak tahu. Dia lebih tahu apa ulama' tak mahu, bapak dia mahu, cikgu dia mahu. Allah dia tak tahu, sebab dia tak faham kitab tu. Seluruh manusia seluruh dunia tak tahu apa pencipta dia mahu. Tak tahu. Tak tahu pencipta dia tu Allah, tak tahu. Sebab dia tak pernah diberitahu dalam bahasa yang dia boleh tahu. Kerana semua orang Islam tak buat kerja dakwah. Dakwah sudah mati dalam dunia Islam sejak sekian lama. Mereka tak ada fikir untuk Islam ni diterima oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Mereka tak ada fikir. Mereka kata Islam ni warisan daripada datuk nenek kami, yang Islam hanya kami. Macam Yahudi lah, bila dia orang tak buat kerja dakwah, Bani Israel tu, dia orang kata ini agama Yahudi, agama kami sahaja. Dakwah tak ada dalam Bani Israel, sebab dia orang sudah tak buat kerja dakwah. Bukan sekarang, sejak dulu masa Nabi Musa pun dia tak nak buat. Dia tinggalkan kerja dakwah ni sehingga dia jadi rosak. Rosaknya Bani Israel tu kerana tak buat kerja dakwah, kerana tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Dia orang tak nak. Dia orang tak nak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa?
kerana kerja ni kena korban harta mereka, masa mereka. Dan mereka tak juga mau semayang. Semayang maulah, tapi tak berapa mau. Jadi orang Melayu hari ni begitu juga, dia Bani Israel, dia tak nak buat kerja dakwah. Jadi dakwah ni dah ditinggal oleh orang Bani Israel ni dari dulu ni. Kerana itulah mereka punya iman ni tak kuat. Lama-lama hilang, lama-lama jadi bukan Islam. Hampir semua orang Yahudi sedunia hari ini orang bukan Islam. Sikit je di kalangan Yahudi tu yang nak memeluk Islam. Mereka punya hati saja keras, malah lebih keras daripada batu, kata Allah. Lantaran cinta dunia. Bila tinggalkan kerja, mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan pengorbanan harta diri, cinta dunia masuk lah. Dan cinta dunia itulah membuatkan Bani Israel ini hatinya keras, sangat keras. Keras macam batu, malah lebih keras dari batu. Dan orang-orang Keling macam Samad ni juga ikut perangai Yahudi, tak mau buat kerja dakwah. Sebab apa? Sebab cinta dunia. Sesiapa yang cinta dunia sangat, tinggal kerja dakwah ni, hati dia keras macam batu, malah keras dari batu. Dan mereka ni kalau dia suruh kerja dakwah, dia tak nak. Semayang boleh sikit kat rumah dia. Dia orang tak nak tinggalkan kerja mencari duit ni. Dan dia orang tak nak gunakan masa mereka untuk sukakan Allah, untuk dapat iman, dia tak nak. Dia nak gunakan masa untuk cari duit. Macam Sufyan, Pendi, dia semua keturunan India, Keling, mewarisi kepercayaan bahawa ada dunia berjaya. Hanzalah semua mewarisi kepercayaan yang diwarisi oleh kaum India dan Yahudi, iaitu kepercayaan saya banyak harta, saya selamat. Saya miskin, saya dihina. Kalau kita miskin, tak ada siapa nak tolong kita. Simpan duit, kata orang-orang India. Simpan untuk masa depan. Orang Minang tu orang Melayu yang campuran India. Orang Minang mana ada muka lawa-lawa, hitam, tak lawa. Kan? Ada satu dua orang Minang lawa, dia bukan Minang yang bercampur India punya. Tu yang bercampur Cina atau orang putih, Melayu. Kalau yang bercampur India yang banyak orang Minang ni, macam di Simpang 3 ni, semuanya cinta dunia. Kenapa? India ni mewarisi kepercayaan sama macam Yahudi, bahawa duit ni Tuhan dia. Duit ni Tuhan dia yang menyelamatkan dia, memelihara dia, menjaga dia. Mesti ada duit. Tak ada duit, mati. Jadi mesti simpan duit. Makin simpan duit, makin bertambah cinta pada duit. Untuk hilangkan cinta pada duit, duit mau dibelanjakan untuk sukakan Allah. Untuk kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Untuk kerja mengajak manusia kepada Allah. Untuk zakat, untuk zakat pada fakir miskin. Sedekah pada orang miskin. Itu duit kena dikeluar. Itu tak nak orang Yahudi buat. Orang India pun tak nak buat. Orang yang berketurunan India ni, yang ada di sini depan saya berketurunan India. Samad memanglah, Pendi,
Rashidi, Hanzala, Sufyan, Azri, kan? Jadi mereka yang berketurunan India ni mewarisi kepercayaan bahawa duit tu Tuhan dia. Walaupun Allah Tuhan, dia kata, tapi duit Tuhan juga. Jadi mereka yang bertuhankan duit ni dan harta ni memang hati keras. Sangat susah nak dibentuk. Sangat susah cinta dunia tu nak keluar. Susah. Mereka ni sangat-sangat tak suka buat kerja yang melapangkan masa dan mengorbankan harta. Mereka tahu. Mereka mahu menggunakan masa mereka untuk cari harta. 8 jam, kalau boleh 12 jam, macam Hanzala. Hanzala mahu masa dia guna untuk agama. Kalau harta bapak dia mahulah. Kalau bapak dia dulu bagi dia duit, dia keluarlah 4 bulan. Sekarang dia guna duit dia. Dia nak? Dia nak tak guna duit dia? Dia nak tak? Dia tak nak. Kamu akan tanya dia, keluar 4 bulan dengan duit kamu. Duit bapak boleh lah. Jadi pakai duit bapak, apa ada kesan dia? Cinta dunia masih dalam. Selama ni yang Hanzala keluar sana Pakistan, bapak dia bagi duit. Arwah bapak. Cinta dunia tu tak pernah keluar dari dia. Sebab dia tak pernah mengorbankan harta dia yang dia kerja. Sekarang dia bekerja kan. Duit tu dia kata tak mau. Tak mau guna untuk Allah. Saya mau guna untuk keperluan saya, keluarga saya. Masa tak mau guna untuk kerja tempatan. Boleh, yang mana saya tak hilang kerja dunia. Tapi nak mau keluar, tinggalkan, saya tak mau. Macam Pendi, Sufyan kan mau keluar, tinggalkan kerja dunia untuk Allah. Sufyan cakap dalam hati, mau ke tidak? Tak mau lah cakap. Tengok, dia tak mau. Itu yang sebenar dalam hati dia. Dalam hati kau sedia tak tinggalkan kerja kau untuk Allah? Tak. Kalau buat juga, mana korbanlah. Mujahadah. Mujahadah tu namanya menekan perasaan tu untuk taat perintah Allah. Itu nama mujahadah. Menekan keinginan untuk taat perintah Allah. Susah, tapi buat untuk sukakan Allah. Bila kita berbuat macam ini, baru cinta dunia perlahan-perlahan akan tinggalkan hati kita, kepercayaan itu. Dan perlahan-perlahan cinta pada Allah masuk ni tak ada. Kita berkira yang mana boleh dapat duit. Itu kerja kita mau buat. Kerja yang tak boleh dapat duit, tak boleh. Tinggalkan kerja dapat duit untuk sukakan Allah, tak mau. Apa akan jadi? Cinta duit, harta takkan tinggal kan hati kita. Sebab kita tak sedia belanja dia untuk sukakan Allah. Allah mahu duit dan harta kita ni bukan guna untuk kita tau. Bukan semuanya pun, sebahagian Allah kata. Mau digunakan, yang aku bagi kat engkau ni bukan mau guna untuk kamu sahaja, semuanya. Anak, bini, seronok, simpan lagi. Sebahagiannya Allah duga kita mau digunakan untuk sukakan aku. Apa aku suka? Kau buat kerja dakwah, ajak manusia kepada aku di tempatan kamu dan di seluruh dunia, bukan di tempatan aja. Mereka yang cinta dunia, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Macam Sufyan, jelas kan, bab keluar tak mau. Minta cuti untuk keluar tak mau. Sebab dia tak ada duit bila cuti. Tak mau.
itu bila dia tak mau, cinta dunia tu takkan hilang lah. Bila cinta dunia tu tak hilang, mana nak masuk cinta Allah? Rasidi kata, saya boleh keluar pergi pakai duit orang, duit saya tahu. Tak boleh keluar. Bertahunlah kamu buat kerja dakwah, saya keluar duit orang, duit saya tak mau, duit bapa, duit saya tak mau. Takkan keluar cinta dunia tu. Buat kerja sia-sia je. Nampak macam kita buat kerja, tapi tak buat kerja. Sebab cinta dunia tak keluar. Makin menambah je ada. Dapat jalan-jalan waktu keluar, tengok dunia lagi. Sebab itu Allah bagi kita ni untuk mengorbankan sebahagian kami yang Allah kata orang bertakwa ni orang beriman yang gaib. Itu dia punya mainnya. Orang beriman yang kepada yang gaib ni, yang tak ada cinta dunia lah. Dia kena buat dua perkara untuk itu. Dia kena korbankan harta. Apa yang kami beri pada dia, bukan harta je, di jalan Allah. Itu termasuk mengorbankan diri harta untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan, dan diguna untuk beri kepada orang lain yang fakir, miskin, dan mengerjakan sembahyang. Baru dia dapat iman bil ghaib. Iman bil ghaib tu outcome dia. Kerja dia dua tu lah yang penting sangat, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri, dan guna harta semua juga dikorbankan untuk beri pada orang miskin, fakir ni, dan mendirikan sembahyang. Dua perkara ni sangat besar. Baru dapat iman bil ghaib. Iman bil ghaib itulah orang yang takwa. Bukan sembahyang tu, dengan buat kerja dakwah tu. Kalau kita tak ada iman bil ghaib, mana takwa? Sembahyang, buat gas, korban harta tapi main-main. Bukan korban harta, kita tak dapatlah iman bil ghaib. Iman bil ghaib itulah 6 rukun iman. Kerjanya 5 rukun Islam. Yang pentingnya nombor 1 dan nombor 2, iaitu mengucap dan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga kewarat, dan sembahyang dengan korban harta dia. Inilah yang orang Islam tak buat. Yazid tak buat. Yazid tak ada nak korban-korban tinggal keluarga, harta. Berapa lama dia buat? Baru ni dia keluar 6 bulan kat Kuala Lumpur. Mana duit dia habis? Ada duit dia habis? Sikit je. Kat Kuala Lumpur, dekat markas, tak ada jemaah, boleh keluar. Orang beratus ribu keluar untuk dunia. Mana cinta dunia tak tinggi? Beratus ribu jugalah kena keluar untuk agama. Ini sikit je. Macam Mira, kan? Berapa lama dia korban harta diri dia tu? Berapa lama dia keluar jalan Allah dengan korban harta diri dia? Kerja tempatan tu bukan korban harta, korban ego, rasa diri tinggi. Sebab banyak orang tinggi dia tak boleh buat kerja tempatan kerana terpaksa. Macam Sufyan, apa tingginya dia? Sufyan tu orang tinggi. Siapa yang menghina dia? Siapa nak hina? Dia memang dah hina kan? Kalau dia ketua kaum ke, itu dia mujahadah bagi dia buat kerja. Dia ketua kaum apa? Buat kerja tempatan senang tak? Ego tak ada macam Rasidi. Apa ego dia? Dia orang kaya ke? Dia wakil rakyat ke? Dia imam ke? Tak ada apa. Mujahadah tak kerja tempatan? Tak ada. Dan memang orang tak kenal. Yang mujahadah untuk Rasidi ni, tinggalkan kerja dia, keluar jalan Allah tu. Dua-dua kena buat lah. Tapi maksud saya, kalau nak korban ego pun tak korban. Ego tak ada. Macam Sufyan, ego tak ada. Dalam miskin, rumah buruk,
Kereta dia buruk, siapa pandang dia? Kalau dia bila dia buat kerja tempatan, memang tak ada apalah. Saya orang hina kan, orang miskin. Yang ego ni orang kaya, pengerusi masjid, imam, tuan guru kat kampung tu pergi gas. Mula orang kata, tuan guru pun pergi gas minta kat orang masa. So kenapa buat gas ni rasa hina? Sebab kena minta kat orang masa, bukan minta duit. Dia orang besar kaya, minta. Dia memang tak mahu minta. Orang kaya besar-besar tak suka nak minta. Tiba-tiba kat gas kena minta lah. Boleh tuan bagi masa? Tak mau. Dah itu memang mencabar dia punya ego tau. Kenapa orang tak suka buat kerja tempatan? Sebab dia jumpa orang yang dia kenal, yang kenal dia sebagai orang besar. Dia guru besar kat kampung tu, umur orang tahu. Guru besar orang tak tahu, tak apalah. Guru besar, dia wakil rakyat, dia imam, dia ustaz. Tak ada. Nak pergi jumpa, minta masa. Lepas tu orang tu kata, saya tak nak. Apa saya tak datang? Itu baru ego dia hilang. Orang macam Sufyan tak ada guna. Ego tak ada. Bukan ego tak ada, status tak ada. Nak dikorbankan. Kan? Kereta buruk, miskin, rumah buruk, harapan mau. Jadi tak ada apa kerja tempatan. Keluar dia tak nak. Sebab dia nak dunia. Jadi sebab itu Allah perintah kita buat semua kerja. Bukan kerja tempatan je, bukan kerja. Kalau orang yang kekaya tu, dia keluar mau, keluar boleh. Keluar tempat lain boleh. Orang tak tahu dia. Kalau orang marah dia pun, dia tak adalah tercemar sangat, dia punya malu. Dan orang jauh-jauh ni tak ada orang marah kita. Dia diam aja lah, hormat tetamu. Dan bagi dia keluar-keluar ni tak berapa susah sangat. Sebab dia boleh bagi duit dia banyak lagi. Tapi kerja tempatan ni sangat besar. Macam orang kerja dengan orang lain, dia gaji ada je. Cuti pun ada gaji, tak cuti pun ada gaji. Jadi dia ambil cuti yang ada gaji. Mana cinta dunia nak keluar? Ambil cuti ada gaji. Macam sama, dia tak nak ambil cuti yang tak ada gaji. Dia akan keluar hanya cuti bergaji. Kalau tak ada cuti bergaji, tak nak. Itu mana nak cinta dunia keluar? Saya tak boleh keluar, cuti tak ada. Cuti apa tak ada? Cuti yang bergaji tu tak ada. Dia nak duit je. Macam ni tak boleh keluar cinta dunia. Dia mau keluar, sedia cuti tanpa gaji. Macam saya buat, sedia tutup kedai, tak ada orang ganti. Baru datang yakin Allah memelihara, Allah menerima. Ni semua tak nak. Nak buat usaha ikut suka. Ada duit boleh. Kalau tak ada duit, tak mau. Macam Sufyan, dia mana dia nak ambil cuti? Saya pun tak nak. Untuk keluar 3 hari, saya pun tak nak ambil cuti. Yang dia keluar tu hari yang ada cuti, ada duit. Kau faham tak? Kalau dia cuti tak ada duit, dia tak nak keluar. Macam ini, buat usaha agama, sampai ketua iman tak naik. Tak salah kita main-main, buat kerja ikut suka kita. Ikut cara kita. Kita tak boleh ikut cara kita. Kita mau cara yang Allah mau. Infiru hifafa wa suqal. Keluar. Susah, senang. Makna bukan susah saya tak berkeluar. Keluar. Macam mana kau keluar? Cuti tanpa gaji. Pinjam duit, bayar balik. Bukan pinjam duit tak nak bayar balik. Itu pinjam duit tak nak bayar balik, macam guna duit orang untuk keluar. Tak akan dapat iman banyak. Ada. Masa kerja dengan kerajaan keluar, masa kerja sendiri keluar. Ni tak. Masa kerja kerajaan
Yang ada cuti keluar. Masa kerja sendiri tak ada. Saya sekarang tak boleh keluar. Duit tak ada. Itu semua tak boleh. Alasan duit tak ada tak boleh. Alasan bini tak suruh tak boleh. Alasan cuti tak ada tak boleh. Yazid ada buat tu. Tak pernah buat kerja dakwah dulu. Dunia je. Sebab itu tak pernah susah nak keluar. Menebal dunia tu. Dunia tu menebal, susah nak keluar. Sekarang dah tua. Oh, belum keluar lagi ya? Dia menebalkan cinta bini dia tu bertahun-tahun sejak dia kahwin. Baru cerai sikit. Takkan hilang cinta dia bini tu. Terus. Tak boleh. Tak pernah tinggal bini dia jauh lama-lama. Baru ni keluar pun dekat-dekat aja. Saya tak tahu dia call tak. Macam Mak Azdi. Dia keluar tapi call bini. Apa kesan dia tu? Cinta tu tak hilang. Sekarang ni bini dengan dia sangat berkasih sayang. Allah ambil nyawa Azdi. Parah bini dia. Menahan perpisahan tu. Tengok anak-anak dia nanti. Berapa lama ibu dia pula akan sihat. Sama ada dia sakit atau mati. Kerana cinta yang begitu parah. Siapa suruh kau cinta bini sangat? Siapa suruh kau cinta laki sangat? Allah suruh kau cinta kamu. Cinta Allah, bukan cinta bini, bukan cinta anak. Kesalahan kita sendiri. Kesalahan bapak dia, mak dia. Sekarang baru dia merana mak dia. Baru mak dia tahu tak ada guna mencintai makhluk. Dia takkan kekal. Asli dalam kubur, baru dia tahu tak guna mencintai makhluk. Bini dia tu. Posting sana, posting situ. Tak habis-habis posting, dah tua. Macam baru kahwin tu. Maknanya dia orang ni bercinta sangat. Dan bini dia cakap lah, saya sangat mencintai suami saya, tapi Allah cinta dia lebih. Dalam posting dia takkan cakap tu. Kalau dia betul-betul sekarang merana dia, boleh tahan dia tu. Sana nampak dia, sana nampak dia. Tidur malam tingat dia, masak tingat dia. Mestilah. Yazid dengan Awin cinta sangat. Kan? Takkan pun senang nak hilang. Sana ingat Awin, situ ingat Awin, tengok perempuan ni ingat Awin. Awin pun ingat dia. Itu baru cerai. Kalau mati, itulah. Jadi hari ni faedahnya tak ada. Malah mudarat. Yang Allah suruh kita jangan tu, bukan sebab Allah mahu kita ni ya sangat merugikan kita, tak. Semua yang Allah suruh tu tak baik. Yang baik untuk kita. Yang dia tak suruh tu tak baik untuk kita. Jangan mencintai makhluk, kata Allah. Jangan mencintai duit, harta, bini, anak selain aku. Bila aku ambil nyawa kamu atau nyawa anak kamu, kamu merana. Satu makcik tu, dia anak dia satu mati. Selampau sayang sangat, cinta pada anak tu. Allah tarik semua. Hari ni kita kadang-kadang Allah, kita cinta sangat, Allah tarik. Tak boleh cinta manusia ni beria sangat, macam nak gila, nak rak. Mati lah. Mati pun kau tahu. Sebenarnya Allah buat tu baik untuk kita, tapi kita merana lah. Macam Saloma dengan P. Ramlee. Itu antara classical lovers lah. Banyak lagi orang lovers macam kita tak tahu je. Macam Mak Anzala dengan mak dia dengan bapa dia. Classical lovers. Kita boleh tahu lah kan. Posting sana, posting. Umur dah 50 kan. Acting like lovers. Tentu sekali mereka bercinta. Malam-malam mak dia suka Azli pegang dia. Kalau Azli tak pegang dia, mak dia marah. Kau tak sayang aku, tak cinta. Sekarang siapa nak pegang dia? Itu Saloma dengan P. Ramlee. Saloma ni, P. Ramlee sayang sangat, kata Mariani. Kalau apa-apa je
nak masak ke apa, dia panggil aku nak masak. Kakak dia. Saloma dia suruh diam je, rehat je. Bila dia mati dulu, dia cakap kat anak dia, jaga Saloma sebab aku mati. Sekarang dua-dua dah mati ya. Cinta tu berfaedah ke? Hari ni sesiapa pun kita cinta sebab tak nak masuk Islam. Siapa pun kita cinta sebab itu kita tak nak keluar jalan Allah. Semua bila akhirat ni tak ada siapa cinta kita. Mereka semua akan jadi musuh kita. Bini kita, anak kita yang kita sayang akan dakwa kita. Tak ada sayang. Baiklah kita mencintai Allah saja. Kalau tak mau faham apa saya cakap ni, korbankan harta diri itu untuk Allah. Masa untuk Allah. Bukan baik untuk Allah, baik untuk kita. Kita tak korban, bukan baik untuk kita, buruk untuk kita. Bercutilah tanpa gaji, sama ada bergaji atau tidak. Keluar di jalan Allah. Buat kerja tempatan 4 bulan, 6 bulan, 40 hari, 3 hari sebulan, 5 hari. Jangan kita kira dunia ni akan menyelamatkan kita. Harta akan menyelamatkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak sekali-kali berkuasa untuk memelihara. Janganlah kamu sayang sangat dengan benda yang tak ada berkuasa memberi faedah dan mudarat pada kamu. Sayangilah Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya boleh memberi faedah dan bahaya kepada kamu, mudarat dan manfaat, hina mulia, baik buruk, semua datang dari dia. Jika kamu gagal untuk memahami ini, masih berpaut pada dunia, tunggulah masa yang mana kamu menyesal selama-lamanya.